Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafaat bin Dawangdin. Nomor metrik BA 211100072. Saya daripada section 1, pelajar sosiologi dan antropologi sosial. Bersama saya sekarang ni saya punya informan, saudara aku Syairash. Dia berasal daripada Sempurna. Dia merupakan anak keempat daripada 5 adik-beradik. Sedikit latar belakang tentang dia ni. Dia merupakan pelajar cemerlang SPM 2018 di SMKM Ahmad Ali dan pelajar cemerlang STPM di SMKM Ahmad Ali Ranau. Ketika ini dia sedang sambung belajar di USIM mengambil kos Bahasa Arab dan Komunikasi. Okey, saudara, di sini saya ingin menemui saudara tentang sejarah perubahan budaya masyarakat di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Boleh saudara bagi pencerahan sedikit tentang perubahan budaya tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Syafaat kerana sudi menjemput saya sebagai informan. Okey. Soalan saudara Syafaat berkenaan perubahan sebelum dan semasa masyarakat Sabah mengenai Perang Dunia Kedua kan? Okey. Ya, selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum kita bercerita lebih lanjut mengenai sebelum dan selepas, lebih elok kita mengetahui serba sedikit sejarah terawal di Sabah. Di Sabah, sejarah terawal yang direkod di Sabah ketika tamadun bermula pada abad ke-15, ketika pada zaman itu era Kesultanan Brunei. Pada ketika itu terdapat 4 aspek yang akan dikupas dan digubah mengenai sebelum Perang Dunia Kedua yang berlaku di Sabah. 4 aspek ini lebih lanjut akan terjadi kepada masyarakat di Sabah. Okey. Pada sebelum Perang Dunia Kedua, masyarakat Sabah, aspek budaya masyarakat Sabah masih mengamalkan adat resam yang diajarkan oleh nenek moyang mereka masing-masing. Contohnya pada adat perkahwinan etnik dusun yang pada zaman dahulu kala melarang perkahwinan sesama suku. Pada aspek politik pula, masyarakat Sabah pada dahulu hidup bersuku-suku, iaitu berpuak-puak kerana Sabah memiliki pelbagai ras etnik. Maka politik hanya tertumpu pada etnik masing-masing saja dan mereka telah memilih ketua dalam etnik mereka sendiri. Selepas itu, dari segi aspek pakaian masyarakat Sabah juga lebih kepada pakaian tradisional yang belum dicampuri dengan gaya-gaya moden dan sifat-sifat pakaian yang moden. Setiap inci pakaian tersebut memiliki maknanya yang tersendiri. Dan aspek yang terakhir dari segi aspek agama, masyarakat Sabah pada sebelum
Perang Dunia Kedua umumnya adalah etis. Mereka percaya kepada semangat roh dalam bentuk alam semula jadi. Ada yang sebagai contoh seperti ular, buaya, matahari, batu dan sebagainya. Berikut adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Perubahan daripada aspek budaya, politik, pakaian dan juga agama akan berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Daripada aspek budaya, masyarakat Sabah selepas berlakunya penjajahan banyak terdedah kepada budaya penjajah. Terdapat segelintir masyarakat yang telah mengamalkan budaya penjajah dalam kehidupan mereka. Mereka juga telah mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian mereka bersama-sama budaya nenek moyang mereka yang pada dahulu. Secara umumnya pada situasi sekarang berlakunya pertempuran budaya dalam kehidupan. Selepas itu daripada aspek politik juga telah berlaku perubahan selepas Perang Dunia Kedua. Setelah penjajahan berlaku, masyarakat Sabah yang memiliki pelbagai ras etnik akhirnya mula bergabung dan bersatu padu. Mereka memilih ketua bukan sahaja dalam kalangan etnik mereka, tetapi dalam kalangan etnik lain juga. Hal ini untuk mempertahankan kawasan yang mereka duduki. Kesan daripada bersatu padu ini, kurang semangat kesukaan itu semakin terhakis dan mereka mula hidup dengan suasana sifat bersatu padu dan masyarakat Sabah pada hari ini lebih bersikap terbuka. Seterusnya daripada aspek pakaian, pada zaman dahulu, pada sebelum Perang Dunia Kedua, pakaian masyarakat Sabah pada mulanya menggunakan pakaian tradisional, dan pada hari ini, iaitu pada selepas Perang Dunia Kedua, masyarakat Sabah masih memakai pakaian tradisional, tetapi mereka namun telah ditokok tambah kerana pengaruh budaya luar. Selain itu, mereka juga akhirnya terdedah dengan cara berpakaian golongan penjajah. Secara umumnya, pakaian tradisional yang digunakan sebelum Perang Dunia Kedua masih digunakan pada zaman sekarang, namun kurang dan terlebih kepada cara berpakaian golongan penjajah. Seterusnya, aspek yang terakhir iaitu aspek agama. Aspek agama juga turut berlaku perubahan sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua di Sabah. Masyarakat setelah para penjajah datang ke Sabah, mereka telah meluaskan pengaruh agama mereka dalam kalangan masyarakat di Sabah. Terdapat masyarakat Sabah yang menerima pengaruh agama tersebut dan ada masyarakat Sabah yang tidak menerima pengaruh agama tersebut. Akhirnya kesannya kebanyakan memiliki agama sekarang di masyarakat Sabah, dalam kalangan masyarakat Sabah adalah agama Kristian yang disebarkan oleh mubalik Kristian pada era kolonial. Berikut adalah serba sedikit aspek-aspek yang berlaku pada sebelum dan selepas
Perang Dunia Kedua di dalam kalangan masyarakat Sabah. Itu saja yang saya dapat bagi tahu pada malam ini. Saya harap sejarah terawal yang direkodkan di Sabah ini dapat dipelajari dan dapat dimanfaat agar sejarah tidak dilupa begitu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Syairas. Jadi di sini saya ada sedikit soalan lah. Jadi semua aspek itu dia ada perubahan lah juga kan dari sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas. Ya, ada berlaku perubahan. Oke. Terima kasih. Jadi saya di sini mau ucap terima kasih lah kepada saudaraku Syairas sebab sudi meluangkan masa tengah malam macam ini kan untuk sama-sama saya. Jadi saya punya informan untuk menjelaskan tentang perubahan budaya masyarakat di Sabah sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Jadi terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.